Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua, para CBO, para pengurus agensi dan juga pengurus agensi eksekutif, para DM dan juga rakan ahli keluarga besar CNI di mana sahaja anda berada, sama ada anda dari Borneo, Sabah dan juga Sarawak maupun dari kawasan Semenanjung Malaysia, di kawasan utara, tengah, selatan ataupun di pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga rakan CBO kita dari negara Brunei dan mereka yang datang jauh-jauh juga dari negara Singapura. Apa khabar anda semua? Okey, baiklah. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat dan sejahtera, sihat walafiat. Okey. Kerana pada ketika ini kita masih lagi dalam fasa endemik COVID-19 dan bukan saja virus itu saja, virus influenza HFMD dan monkey virus juga. Jadi kita berharap anda semua sentiasa memelihara kesihatan dan juga meningkatkan imun sistem anda bersama dengan produk CNI. Baik, untuk anda semua, sebelum kita bermula, saya ingin ucapkan selamat datang ke kelas istimewa berkenaan dengan enzim pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan, tapi sebelumnya saya juga ingin ucapkan tahniah kepada mereka yang menyertai dan memeriahkan program pada hujung minggu yang lalu. Kita ada banyak program yang kita lakukan pada hari Sabtu dan Ahad yang lalu, terutama di Kuching, Sarawak. Ada Cipta Legasi Diri Anda dan juga di Kota Kinabalu dengan program Sembang Cantik. Memang meriah program-program kita pada minggu yang lalu dengan saya menyertai program Cipta Legasi Anda di Kuching dengan penyertaan lebih 250 orang. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang memang luar biasa untuk kita meriahkan kembali pasaran CNI di Malaysia. Okey, baik. Jadi saya ingin teruskan program kita pada malam hari ini. Jadi kelas malam ini membawakan satu topik yang sangat menarik, iaitu enzim kesihatan jantung dan juga saluran darah. Memang kesihatan jantung dan juga saluran darah memang sangat dekat dengan kita kerana ia merupakan nadi dalam kehidupan kita. Jadi untuk pengetahuan anda semua, kelas khas berkenaan dengan enzim ini telah kita mulakan dari bulan Jun yang lalu. Okey. Dengan topik-topik menarik sebelum ini berkenaan dengan enzim dan juga kesihatan seperti tonik hati terpenting dan juga enzim kencing manis dan juga risiko buah pinggang telah kita bicarakan pada kelas-kelas yang lalu. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada anda semua kerana meluangkan masa untuk kita sama-sama menimba ilmu berkenaan dengan enzim ini dan juga anda berkongsi pengalaman dengan enzim. Okey, pada kelas kita. Alright. Jadi saya ingin share screen sekejap. Alright. Okey. Okey, kalau kita boleh lihat pada skrin, okey, istimewanya pada kelas malam ini kita nak tahu kehebatan CNI enzim dan juga keistimewanya yang dapat membantu kesihatan jantung dan saluran darah kita bersama speaker kita, seorang yang luar biasa, iaitu Konsultan Kanan Pemakanan CNI Cik Mazlah Ibrahim yang sebentar lagi akan mengupas dan berkongsi berkenaan dengan topik kita. Jadi kepada anda semua, siap sedia dengan pen dan buku anda untuk kita manfaatkan apa yang akan kita pelajari malam ini bersama speaker kita Cik Mazlah. Tapi sebelum kita bersama dengan beliau, jom kita semak beberapa update dan juga informasi untuk pengetahuan anda semua. Okey, yang pertama berkenaan dengan promosi khas referral package penajaan NDI itu yang terbaru. Okey,
telah bermula dari 1 Ogos yang lalu. Kalau yang dulu kita ada satu package LAF dan ecstasy, tapi bermula daripada 1 Ogos kita tambah lagi 2 package yang terbaru, iaitu LAF dan juga RJ Vitasi serta LAF dan juga Neoganik. Jadi ulang untuk mereka yang belum menyertai CNI, anda boleh sarankan kedua produk package produk ini pada harga offer hanya RM200 sahaja, di mana offer ini sebenarnya di bawah harga ahli. Jadi mereka ni join okey dengan harga yang special, dan saya ingin petik sedikit kata-kata daripada kelas kita yang lalu, iaitu jual kesan produk bukan jual produk, jual peluang berbisnes bukan jual NEI 2. Okey. Dan untuk mereka yang layak akan mendapatkan insentif bernilai RM50. Okey, itu berkenaan dengan promosi khas referral yang baru ni yang berlangsung daripada 1 Ogos hingga 31 Disember nanti. Selain itu, kita ada juga promosi khas insentif pembelian ulangan yang juga bermula daripada 1 Ogos sehingga 31 Disember 2022 ini. Package yang sama juga, iaitu Lift dan juga SSC, Lift RJ Vitasi dan juga Lift dan juga Neoganik. Bukan mereka saja yang belum join saja boleh nikmati package ini, tapi anda sebagai CEO juga boleh dapatkan 3 package pembelian ulangan ini dan dapatkan lebih penjimatan. Okey, lebih kurang RM50 untuk setiap package. Okay. Jadi segera manfaatkan package yang kita baru keluarkan ini, masih lagi panas-panas di pasaran kita. Okey, baik. Itu berkenaan dengan 2 package yang terbaru. Jadi seterusnya ada sedikit informasi berkenaan dengan CNI Enzyme Social Media Challenge. Okey, seperti yang kita tahu, memang social media ni memainkan peranan yang penting untuk menyebarkan sesuatu informasi. Jadi saya ingin menyeru kita semua untuk sama-sama kita meriahkan media sosial kita, terutamanya Facebook dan juga Instagram, untuk memperkenalkan dan juga menyebarluaskan. Dan orang kata sekarang ni, dia punya istilah memviralkan berkenaan dengan CNI Enzyme ni. Kita nak lebih ramai orang tahu berkenaan CNI Enzyme ni. Jadi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua, sama ada CBO yang telah join dan bergabung bersama kita untuk kita sebarluaskan promosi ataupun social media challenge ini sejak yang kita dah lancarkan sejak dari Jun yang lalu, untuk kita sebarkan lagi banyak manfaat dan juga kelebihan enzim CNI kepada anda. Jadi ke seluruh merata dunia, terutamanya di seluruh Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Kita meriahkan lagi dan banjirkan lagi sosial media kita dengan posting-posting anda dengan hashtag saya sudah enzim, hashtag enzim dan juga hashtag CNI Malaysia. Jadi lebih ramai akan dapat tahu berkenaan dengan enzim CNI. Okey, caranya bagaimana? Mudah saja. Okey, ambil foto bersama live enzim ataupun LEAF. Okey, share di Facebook dan Instagram anda, dan bersama dengan posting tersebut, bersama dengan foto ataupun gambar tersebut yang anda kongsikan di FB dan Insta, typekan sedikit kata-kata hati dari anda. Okey, dan pentingnya letakkan hashtag berikut, iaitu saya sudah enzim, hashtag enzim dan juga hashtag CNI Malaysia. Jadi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada CBO yang dah join, kerana sekarang kita dah capai lebih daripada 350 posting berkenaan dengan Live Enzim Social Media Challenge ni, dengan sasaran posting kita 1000 posting. Jadi sama-sama kita bergabung tenaga untuk kita sebarkan dan manfaatkan CNI Enzim supaya lebih ramai orang dapat tahu berkenaan dengan produk yang sangat istimewa ini. Okey. Jadi kita dah nak bermula. Alright. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada malam hari ini, ada sedikit peringatan mesra. Pastikan video anda dibuka dan juga mikrofon anda ditutup supaya perjalanan kelas kita berjalan dengan lancar pada malam hari ini. Dan untuk anda yang tak pakai nama sebenar, boleh rename nama anda, okey, supaya kita dapat identify anda bersama dengan lokasi anda untuk tujuan pendaftaran. Kalau perlukan bantuan, boleh type saja di ruangan chat box. Nanti kita akan bantu untuk tukarkan nama anda. Dan menariknya, di kelas malam ini, di sepanjang sesi pembelajaran kita berkenaan dengan enzim,
kesihatan jantung dan juga saluran darah pada malam ini. Okey. Soalan dibolehkan melalui ruangan chat. Jika anda ada persoalan dan sebagainya, bolehlah type di ruangan chat. Nanti ada sampai masanya kita akan pergi ke soalan-soalan anda dan kita akan kupas bersama. Okey, baik. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi untuk membincangkan topik kita pada malam hari ini bersama kita Cik Mazlah Ibrahim. Jadi saya ingin jemput Cik Mazlah Ibrahim untuk perkongsian beliau. Silakan Cik Mazlah. Alright, terima kasih kepada Dr. Zaidi sebalaku pengurusi majlis pada malam ini dan memberikan saya semangat juga, dan sama-sama kita belajar pada malam ini untuk satu topik yang anda sebenarnya pilih. Kerana setiap kali kita buat program enzim online program sebelum ini, jadi kita ada buat feedback form ataupun borang maklum balas. Di dalam borang maklum balas tersebut, kami ada satu soalan yang mengatakan, okey, apakah topik-topik yang berkaitan dengan enzim yang anda ingin kami perbentangkan. So jadi daripada maklum balas ataupun input-input yang diberikan, kita list down senarai apakah topik dan topik yang tertinggi ketika itu daripada bulan lepas. Semua ramai yang nak tahu tentang permasalahan yang berkaitan dengan sistem peredaraan dan juga masalah jantung. So sebab itulah kami memilih untuk berkongsi tentang ini. Kerana anda pilih, kami cuba melakukan yang terbaik untuk memberikan perkongsian ilmu kepada anda. Jadi malam ini ya, bila kita cerita tentang permasalahan yang akan berlaku ataupun yang ada kaitan dengan jantung. Jadi hari ini saya harap sama-sama kita tanpa kita mengenal usia, tanpa mengenal latar belakang, tanpa mengenal pangkat dan sebagainya, kita sama-sama menaik ilmu. Dan saya sendiri juga belajar juga daripada anda yang ada memberikan input-input kepada saya. Kita dalam setiap kalilah apa-apa situasi pembelajaran itu amat penting kalau kita dapat ilmu-ilmu yang baru. So, jadi pada malam ini kupasan saya, penerangannya saya ingin berkongsi dengan anda adalah satu, perkongsian saya akan menceritakan tentang peranan jantung dan kaitannya dengan saluran darah. Jadinya jantung, yes, jantung amat penting kerana dia mempunyai organ yang orang kata tu, orang selalu cakap organ terpenting di dalam badan kita adalah jantung. Tapi selain daripada jantung juga kita kena tahu kaitannya dengan saluran darah. Jadi kita akan kupas topik pertama adalah berkaitan dengan kaitannya. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung dan saluran darah, dan punca-punca, kemungkinan punca-puncanya. Punca-punca ada pelbagai, jadinya kita akan kupas ya antara yang mana yang mungkin sering berlaku. Ketiga, tanda-tanda ataupun simptom-simptom dan risiko-risiko. Siapakah yang mempunyai risiko yang tinggi? Okey, dan terakhir adalah bagaimana life enzyme. Bila saya sebut tentang life enzyme ni adalah life enzyme dan juga life enzyme advanced formula. Maknanya dua produk yang di dalam siri life enzyme dapat membantu dalam kesihatan jantung dan saluran darah. Okey. So, sebelum saya pergi, okey, ini ada 3 kenyataan yang berkaitan dengan jantung. Okey, pertama sekali, okey, saya nak tanya anda sama ada anda rasa ini benar atau salah. So ada 7 kenyataan. 1, sakit jantung merupakan penyakit orang lelaki. Benar ataupun salah. Kedua, saya masih muda dan sakit jantung hanya untuk orang tua. Benar ataupun salah. Ketiga, saya tidak mempunyai sembarang simptom atau tanda atau ciri-ciri penyakit kardiovaskular. So jadi saya takkan kena. Okey, benar ataupun salah. Keempat, orang yang selalu bersenam tidak akan mengalami sakit jantung. Keempat, benar ataupun salah. Kelima, saya mempunyai sakit jantung. Jadi saya tidak boleh kerap bergerak. Maknanya kalau kena terbaring je dekat katil. Adakah ini benar ataupun salah? Keenam, ahli keluarga saya mengidap penyakit jantung, jadi saya tak boleh lari daripadanya. Benar ataupun salah? Okey, ketujuh, boleh makan, adakah kita makan vitamin
mempunyai untuk kurangkan risiko penyakit jantung. Benar ataupun salah? Jadinya kita fikir-fikirkan. Jadi pada ketika ini kita akan ketika dalam perbincangan ini kita akan kupas satu persatu. Dan sekitar akhirnya nanti kalau saya ada yang tertinggal, mungkin anda juga boleh tulis dalam chat box kalau saya ada tertinggal yang apa-apa ya. Okey. Now saya ingin berkongsi tentang sebenarnya penyakit jantung ni merupakan penyakit pembunuh yang sekejap. Ketika sekarang ini di Malaysia, pada orang kata tu statistik yang dah paling itu. Jadi pada tahun kita dapat statistik yang orang kata latest pada tahun 2021. Okey, ianya kekal penyebab kematian penyakit ya, penyebab kematian nombor 1 di Malaysia selama 2 dekad. Maksudnya selama 20 tahun memang penyakit yang berkaitan dengan masalah jantung ini adalah pembunuh, ya, iaitu jantung koroneri. Kedua, dalam masa daripada penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian yang jumlahnya yang untuk yang nombor 1 ini sebanyak 17%. 17% of the whole orang kata kematian penyakit yang disebabkan oleh penyakit adalah yang berkaitan dengan penyakit jantung koroneri. Okey. Kalau dulu pada tahun 2000 jumlah orang kata keseluruhan orang yang mati disebabkan penyakit jantung ini 11.6. Tapi 2020 tahun dah naik 17%. So makin serius penyakit ini. Sebab itu topik ini digemari oleh anda kerana anda amat orang kata prihatin tentang orang kata tu tentang pentingnya penjagaan. Kemungkinan besar adalah disebabkan oleh kita sendiri mungkin mengalami ada simptom-simptom ataupun orang yang kita sayangi mempunyai masalah-masalah juga. So jadi lebih bagus kita dapat mencegah sebelum ianya menjadi yang lebih serius. Okey. Kemudian kalau kita lihat kalangan lelaki, dia tinggi. Tetapi wanita pun memang ada mempunyai masalah ini. So jadi kalau kata-kata hanya penyakit ini adalah untuk orang lelaki, tidak. Okey. Ianya 68.6% adalah daripada kalangan lelaki, tetapi untuk wanita 31.4%. Okey, kematian yang menyebabkan yang orang kata tu kematian disebabkan oleh penyakit jantung ini ada yang memang kena pada wanita. Okey. Selalunya orang kata kenapa yang muda selalu dekat lelaki, wanita selalunya di bahagian orang tua. Okey, kerana untuk wanita kita ada mempunyai hormon estrogen. Dan hormon estrogen ini akan membantu kita untuk sebagai protection kita ataupun perlindungan kita untuk jantung. Itu dianugerah kepada orang wanita. Tetapi selepas kita menopause, bagi wanita bila menopause, estrogen kita sudah tidak ada ataupun kurang. Bila tak ada itu, jadinya kita sudah terdedah kepada risiko untuk itu. Selalunya bagi wanita, masalah berkaitan dengan jantung berlaku apabila kita menopause. Sudah menopause. Sebab itu bagi wanita yang sudah menopause, memang perlu penjagaan jantung yang lebih kritikal. Okay. Kemudian, bagi keseluruh orang kata tu bangsa, suku, kaum, di Malaysia ni tak sama ada anda daripada Bumiputera ke, Melayu ke, Bumiputera ke, Cina ke, India ke, sebenarnya rata-rata mempunyai risiko yang sama. Maknanya memang ada, memang kena. Okay. Sebab itu kita akan berjaga-jaga. Dan seterusnya, dan penyakit jantung kedua yang menjadi yang berkaitan tidak berlaku di jantung, tetapi dia berlaku di otak. Kita panggil stroke, angin ahmar. So adalah penyebab kematian yang ketiga. Tapi ianya berkaitan dengan saluran darah. Daripada jantung, saluran darah dan akan pergi ke otak. Okay. So di sini adalah maknanya yang serius. Anda pun sendiri pun terdapat juga nampak kesan-kesan ini akan berlaku kalau kita tidak jaga betul. Okay. So jadi di sini ada keratan akbar, serangan jantung pada usia muda. So jarang sekarang ni bila katakan adakah hanya orang yang tua, umur sudah 40 tahun, 40 tahun ke atas, bagi lelaki mungkin akan ada serangan jantung. Sekarang ini makin lama makin muda.
selalu adalah disebabkan oleh pemakanan kita. Cara kita makan, banyak kita makan makanan yang orang kata makanan yang sihat tu. Kalau minggu lepas Dr. Zaidi ada beritahu tentang cara makan setengah-setengah suku, suku-suku setengah, macam itu suku-suku setengah. Tapi sekarang ni orang banyak makan yang banyak adalah dalam bentuk karbohidrat, yang bentuk manisan-manisan ataupun gula, dan ini akan menyebabkan kaitannya nanti sebentar lagi itu. Jadi makanan-makanan yang terproses dan sebagainya, itu satu pemakanan. Kedua ada gaya hidup. Jadi gaya hidup antaranya yang kalau banyak dengan tidur tak makan, dan kemudian gaya hidup yang tidak bergerak, sedentary lifestyle. Maknanya duduk dekat komputer yang tidak ada mempunyai pergerakan-pergerakan yang membantu kita untuk jantung kita dapat orang pump dengan lebih bagus. Okey. Stres pun juga. Okey. Apa lagi selain daripada itu tidur, malam-malam berjaga, ada yang sampai anda pun pernah tengok orang main game, ada dalam di dada akbar. Orang main game komputer muda lagi, dalam umur 20-an. So jadinya continue main game tu sampai dia collapse, terus memang sudah kena heart attack. So ini yang kita tidak mahu, kerana serangan jantung ini kadang-kadang tidak ada mempunyai warning signal dia. Okay. Tapi sebelum kita ke situ, saya nak berkongsi dengan anda, jantung amat penting. Jantung ni dia punya saiz pun tak besar. Macam orang kata tu sebesar penumbuk kita lah. Kita punya bila kita pegangkan tangan kita, ini dia saiznya, tidak besar. Tetapi yang penting adalah apakah peranannya? Amat penting adalah mengepam darah yang beroksigen daripada jantung ke seluruh badan. Dan badan kita perlukan oksigen. Otak kita perlukan oksigen. Sekiranya kita tidak mempunyai oksigen yang cukup, kita akan mempunyai permasalahan-permasalahan yang berkaitan yang lain. So, darah yang beroksigen. Okay, kedua, mengepam keluar karbon dioksida dan bahan-bahan toksik daripada sel-sel badan. Setiap sel badan kita akan membuat ada proses metabolisme, proses pembakaran, dan setiap proses pembakaran untuk metabolisme ini sel kita makan. Jadinya dia akan ada mempunyai proses metabolisme. Dan apabila ini berlaku, dia akan mengeluarkan sisa-sisa buangan. Dan sisa buangan ini perlu ditarik keluar dari setiap sel badan kita, kemudian akan dibawa ke organ-organ tertentu untuk tujuan perkumuhan, pembuangan toksin, detoksifikasi. Okey, antara organ yang selalunya kita memang cakap hati, kemudian buah pinggang, kemudian daripada usus besar, kemudian daripada kulit perpeluhan. Ini penting. Okey, kemudian satu lagi penting yang saya ingin kongsikan adalah kerana jantung ini dia akan bekerja 24 jam tanpa henti. So ianya ada mempunyai otot iaitu myocardium, yang kuat. Selalunya banyak bila orang bercerita tentang, kita kalau cakapkan nak otot, orang ingatkan muscle ni macam nak jadi bodybuilder kan, yang pergi ke gym. Sebenarnya bila kita cerita pasal otot, kita juga mahukan otot bukan saja otot di badan kita, tetapi otot yang di dalam jantung kita. Jadi jantung ini mesti kuat. So jadinya produk-produk yang membantu untuk menguatkan otot itu bukan hanya otot untuk badan. So please take note on that. Kemudian yang itu jantung berdenyut 60 hingga 80. Tadi Dr. Zaidi cakap nadi Jadi kadang-kadang orang cakap nadi, denyutan berdenyut 60 hingga 80 kali seminit. Ini antara itu. Sekiranya kadang-kadang anda rasa berdebar-debar, kadang-kadang anda seronok sangat, dia boleh naik sampai 100 kan. Jadinya kalau benda ini anda dapat puncanya, kata stres kan, anda kena distress kan. Mungkin anda rasa excited. Dan kalau lepas habis dah excitement tu, dia turun pun itu bagus. Tapi kalau dia masih lagi denyutan itu lebih 100, 110, jadi itu tidak normal. So jadinya ini keadaan. Jadi selalu kalau kita akan buat, kalau ada kita buat tekanan darah kan, ada tekanan darah bacaan atas dan bawah, tetapi ada di bahagian paling bawah adalah
pengiraan denyutan jantung. Itu pun amat penting untuk kita ketahui. Alright. Ini peranan jantung. Kemudian daripada jantung, kita nak tahu juga sebab jantung dia tidak dia tidak akan hanya di jantung sebab dia akan pergi membawa darah itu yang beroksigen ke seluruh badan kita. Jadi melalui apa? Melalui saluran darah. So saluran darah ni peranan dia penting. So daripada jantung dia akan mengangkut oksigen ke seluruh badan. Jadi kalau anda nampak saluran darah ni banyak dari mana-mana semua keseluruhan keseluruhan badan kita mempunyai saluran darah. Okey. Dan di sini kalau nampak ada warna merah dengan warna biru. Tapi dekat dalam badan kita tak adalah. Kalau anda potong tak adalah tu warna merah dengan warna biru. So, ini untuk menunjukkan dua jenis saluran darah. Nah, nanti sebentar lagi kita akan berikan anda gambaran kenapa merah dan kenapa biru. Ini sebagai orang kata tu untuk menyenangkan. Okey. Kemudian selain daripada oksigen, saluran darah membantu mengangkut pelbagai nutrients. Jadinya kalau anda makan royal jelly, anda makan orang kata tu berin kalsium, anda makan enzim. So apa-apa makanan nutrisi yang anda makan akan dibawa melalui saluran darah juga. Okey. Ketiga, okey. Selain daripada itu tadi, kita kata untuk bila darah itu dipam oleh jantung, ya, dan daripada saluran darah inilah sisa-sisa buangan dan toksin, ya, dapat dikeluarkan daripada sel-sel badan untuk pergi kepada hati, pergi kepada kulit, pergi kepada buah pinggang dan sebagainya. Okay. Itu penting. Kalau toksin tidak dapat keluar daripada badan kita, terutamanya dia terkumpul di saluran darah, ini akan berbahaya. Sekejap lagi kita akan kupas tentang apakah toksin yang ada banyak di dalam saluran darah. Selain daripada itu, amat penting juga adalah mengangkut antibodi untuk pertahanan badan. So untuk meningkatkan imunisasi kita. Dan terutama adalah sel darah putih juga termasuk dekat sini. Okey. Dan kelima, untuk mengangkut hormon yang diproses ataupun dihasilkan. Hormon ini dihasilkan daripada kelenjar-kelenjar tertentu. Dan kemudian hormon ini apa penting untuk regulatekan dalam badan kita supaya badan kita seimbang. Selain daripada itu juga enzim. Jadi enzim. Jadi contohnya anda tadi makan live enzyme advanced formula ataupun enzim yang dihasilkan oleh badan kita sendiri perlu melalui saluran darah untuk pergi kepada sel-sel badan. Semua sel-sel badan perlukan enzim. Okay. Untuk mengawal suhu badan dan terakhir untuk mengawal pH badan. So peranan saluran darah ni amat penting. Orang kata sebagai transport system lah. Transport system kita. Ada highway, jalan yang besar, ada yang orang kata tu low way, maksudnya yang halus-halus, ada yang denai-denai, maknanya pada jalan yang orang kata tu yang begitu halus sekali. Semuanya amat penting kepada kita. Okay. Jadi bila kita katakan tentang salur darah ini, jadinya ada 3 bahagian. Satu adalah salur darah yang kita katakan arteri, ya, di mana ianya adalah salur darah yang membawa darah dari jantung, okay, dari jantung. Dan salur darah ni dia punya dinding ni memang tebal, dia berotot. Sebab apa? Kerana dia memang bawa darah yang datang daripada jantung. So dia memang bila itu, so dia ada kena pressure kat situ, kena elastik, so darah tu dapat bergerak dengan cepat ke seluruh sel badan-badan kita. Sampailah ke jauh, sampai ke tangan yang jauh daripada jantung dan juga kaki yang jauh daripada jantung. Okay. Vein ataupun vena dalam bahasa Melayu adalah saluran darah yang membawa darah ke jantung. Okay. So jadinya daripada sel, pertukaran akan berlaku. Sel sudah ambil nutrisi, kemudian sel toksin-toksin akan keluar dan dia akan melalui orang kata saluran darah yang dinamakan vein. Pertukaran ini berlaku di kapilari darah. So kapilari darah ni dia memang saluran darah yang terhalus, terkecil. Dinding dia cuma satu sel aja.
untuk memudahkan serapan, nak serap nutrisi sel badan itu sendiri. Lepas tu untuk keluarkan toksik-toksik yang kata sisa-sisa metabolisme keluar daripada sel. So ini. Kemudian dia akan hantar balik ke jantung. Jadinya ke jantung untuk diproses kepada bahagian-bahagian lain. Okay. So now anda dah tahu tiga. Okay, tiga ni. Okay. So jadi daripada salur darah, yang penting kalau anda nampak dekat sini, apakah perbezaan dan kenapa? Pertama sekali, kalau nampak yang arteri ni memang dinding ni tebal. Tapi vena ni dia nipis. Sebab apa? Dia jalan untuk daripada orang kata organ yang lain untuk pergi ke jantung. So dia punya slow tau. Dia jalan slow, dia tak ada tekanan sangat. Tak ada tekanan sangat. Tapi dangerous juga kalau tak ada tekanan langsung, jadinya terlalu slow, jadinya toksin pun boleh berkumpul. Itu permasalahan juga yang kita kena faham. Okay, seterusnya, mari kita tengok tentang bila kita dah tahu tentang jantung, saluran darah dan juga jenis-jenis saluran darah, kita lihat pula, kita kenalkan jantung kita yang mempunyai orang kata tu permasalahan-permasalahan yang berkaitan. Apa yang dikatakan? So sini saya tekankan 6. 6 yang biasa. Tetapi yang unik ni bila kata-kata ini adalah penyakit jantung, masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung. Tetapi tidak semestinya dianya berlaku di jantung. Itu sebab tu bila kita nak bercerita, kaitan antara jantung dengan saluran darah itu amat dekat sekali. Okay. Satu adalah penyakit jantung coronary, coroner, iaitu sekiranya pembuluh darah ataupun arteri tadi yang patut untuk supplykan darah di dalam otot jantung ini, di dalam jantung itu mempunyai masalah. So permasalahannya apa? Kemungkinan dia tersumbat. Jadi itu satu, itu dinamakan penyakit jantung koroner kerana berada di jantung. Kedua adalah stroke ataupun angin ahmah. Dianya tidak berlaku di jantung, tetapi ianya berlaku di otak, di mana pembuluh darah yang untuk supplykan darah itu ke otak ada mempunyai masalah. So contohnya tersumbat. So kalau ini berlaku, ini juga ini adalah dinamakan stroke. So jadinya daripada jantung, di mana saluran darah itu tidak cukup supply-nya ataupun sempit ataupun langsung dia block dan dia akan menyebabkan stroke. Ketiga, penyakit arteri perifer. Apa maksud dia? Ini adalah penyakit di mana pembuluh darah yang berfungsi sampai kepada tempat yang paling jauh. Macam ekstremi. Maksudnya yang paling jauh daripada jantung kita. Contohnya lah, yang membuatkan tangan-tangan kita kebas. Soalnya paling jauh sekali kan, ada masalah pembuluh darah di tempat yang jauh daripada jantung kita. So dia akan efek. Contohnya di tangan kita, di kaki kita, jauh daripada ke mata kita, telinga kita. So ini adalah keadaan-keadaan ataupun organ-organ yang berkaitan di mana pembuluh darah yang pergi kepada organ-organ yang jauh daripada jantung. Itu dipanggil arteri perifer. Keempat, penyakit jantung reumatik. Ini disebabkan oleh demam, di mana injak di jantung itu bermasalah disebabkan oleh jangkitan. Ini selalu berkaitan dengan imunisasi juga, Sebab tu bukan saja kita talk about permasalahan dengan toksin, kita mahu jantung kita kuat dan kita imunisasi kita kuat, daya imun kita kuat supaya jangkitan ini tidak berlaku. Seterusnya, kelima, penyakit jantung bawaan ataupun PJB ini dia berkaitan dengan masalah, contohnya jantung berlubang. Maksudnya berkaitan ketika berlahir. Dan sekiranya contoh jantung berlubang ini selalunya itu berkaitan, kita kena tengok juga. Ada anak-anak bila sudah besar yang berlubang itu dapat ditutup. So itu perlukan surgery. Sekiranya perlu mendapat advice daripada medical. Keenam, DVT ataupun emboli paru-paru. Di mana disebabkan oleh gumpalan darah, di mana tadi cerita pasal yang darah orang kata daripada vein tadi, vena tu kan dia slow je kan.
Kalau slow, makin lama kalau ada banyak toksin dia akan tergumpal. Gumpal ni mungkin kata disebabkan kolesterol, contohnya lemak dekat dalam darah. Bila tergumpal, dia mungkin apa yang berlaku adalah baru-baru ini pun saya dapat satu customer di mana dia mempunyai gumpalan ini, permasalahan dia adalah dari doktor suspek ianya berlaku di kaki, tetapi dia akan naik ke jantung dan dia masuk kepada paru-paru. So bila ini terbentuk maknanya pembekuan berlaku di paru-paru, dia akan menyebabkan supply oksigen ke jantung tidak bagus. So dia akan efek masalah jantung seterusnya dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Yeah. So dia akan berkaitan bila oksigen tak itu, dia akan menyebabkan darah akan ada mempunyai jangkitan dan sebagainya. So that's why bila kita katakan bila anda mempunyai masalah jantung, anda perlu, walaupun orang kata tu dah ada mempunyai masalah kaitan ini, perlu bersenam, perlu exercise, perlu bergerak. Tak semestinya orang yang masalah jantung kena duduk aja dekat satu tu. So itu dia kena bergerak. Kalau tidak, ini yang dikatakan masalah gumpalan darah boleh daripada tempat-tempat lain kerana kurang pergerakan akan menyebab. So that's why salah satu permasalahan yang berlaku adalah bila orang itu ada mempunyai masalah jantung, please do. Saya selalu rekomenkan, selalu bila CBO bertanya, saya cakap, ada buat pergerakan tak? Ada berjalan tak? Selalunya kata tak adalah, tak sempat lah dan sebagainya. No, this is our kesihatan, kita perlu ambil tahu dan kita perlu jaga. Ya, please take note on that. Okay, so dah tahu 6. Penyakit jantung yang uniknya bukan hanya berlaku di jantung saja. Ini yang perlu anda tahu. Okay, terus lagi satu penyebab yang selalu saya katakan tentang permasalahan darah beku tadi kan. Dia akan juga berkaitan dengan saluran darah. Saluran darah ini akan bukan hanya boleh berlaku di saluran darah di mana-mana dan juga ianya boleh berlaku di dalam jantung itu sendiri. Selalu dalam jantung orang akan cakap ada blockage di jantung, mungkin ada 3 tempat, 4 tempat. Kadang-kadang akan membuatkan perlukan surgery, kena masukkan belon dan sebagainya. Kenapa? Untuk membesarkan laluan, ya. Itu satu dia. So permasalahan ini yang penting yang kita perlu tahu adalah pengerasan saluran darah. Pengerasan saluran darah ini boleh berlaku disebabkan oleh apa yang ada dekat sini. Selalu apa yang ada contohnya kolesterol, lemak dalam darah, lemak darah. Dan juga ini boleh tercampur dengan pelbagai sebatian yang lain. Kadang-kadang kalsium ataupun orang kata tu galian-galian yang tidak dapat digunakan oleh badan, tak dapat diserapkan oleh sel-sel anda akan masuk garam contohnya yang banyak, mungkin juga salah satu daripada jenis galian. Jadinya ianya terkumpul, kemudian dia akan berada di dalam saluran darah ni, arteri, dan kemudian dia teroksida. Selalunya kolesterol contohnya, orang selalu kata kolesterol. Kolesterol bagus, tetapi bad kolesterol adalah kolesterol yang telah teroksida dan lama-lama dia akan mengeras. So ianya berlaku mungkin di dalam jantung, saluran darah di jantung, ataupun saluran darah yang keluar daripada jantung, ataupun yang saluran darah yang nak masuk maknanya di vein pun sama juga. Contohnya di sini di kaki. So di kaki. So dia akan mungkin juga akan mempunyai lemak-lemak kolesterol ini, kemudian akhirnya akan menyebabkan risiko darah beku. Itu permasalahannya yang kita tak mahu ini berlaku. So keadaan seperti ini selalunya pengerasan saluran darah ini akan menyebabkan, dan ini akan berlaku lebih serius kalau kita mempunyai masalah darah tinggi yang tidak terkawal. So darah tinggi ini dia akan, orang kata tu, hentam dinding saluran darah, dan hentam saluran darah. Bila hentam saluran darah ini dengan pressure yang kuat, dan kemudian kolesterol ini dia akan pecah, ya, dan mungkin yang di dalam tu ni akan buat blockage. So this is bila kita ada kaitan antara pengerasan saluran darah dan tekanan darah.
Ya, bila orang kata bila saluran sempit pun, darah pun nak lalu pun memang kena pressure-nya tinggi, ya, tekanan darah. Okay, so now kita lihat pula. Okay. Anda nampak dekat situ tentang permasalahan. Kita dah tahu dah, saya dah ceritakan tentang masalah-masalah penyakit yang berkaitan dengan jantung. Kemudian pengerasan saluran darah tu amat penting, kita perlu elakkan. Bagaimana kita nak elak, nanti kita bagaimana kita nak bantu. Kita kongsikan kejap lagi. Now kita lihat pula punca dia. So punca penyakit jantung. So, dan adakah anda berisiko? Okay. Pertama sekali, saya nak beritahu adalah tadi saya dah beritahu tentang tekanan darah tinggi. Sekiranya anda mempunyai tekanan darah tinggi, mempunyai tekanan darah, ada mempunyai penyakit darah tinggi, very critical untuk anda jaga dan pastikan tekanan anda pada tahap yang normal. So sama anda ambil ubat daripada hospital, ya, ataupun anda boleh kontrol begitu dengan supplements ataupun makan kesihatan terpulang. Tetapi yang penting perlu tekanan darah itu dikawal. Satu. Kedua, kencing manis. Kencing manis, sebelum ni pun saya bulan lepas pun bila kita cerita pasal apa nama dia tu, bercerita tentang masalah buah pinggang pun ada yang disebabkan oleh kencing manis. Dan kencing manis ni pun dia akan efek juga kepada jantung kita. Berkaitan jantung. Sebab apa? Gula yang tinggi itu akan menyebabkan saluran darah kita tidak kuat. Ya. Dan boleh dalam keadaan di mana gula yang tinggi itu akan juga sebagai satu sumber, orang kata tu makanan kepada kuman-kuman. So jadinya dia akan jadi makan. So jadi dia akan menyebabkan later akan boleh menyebabkan darah yang orang kata sepsis ataupun jangkitan pada darah. So very dangerous dalam keadaan seperti ini. So that's why kencing manis ini perlu kita jaga, kita kena kontrol. So sekiranya anda adalah pesakit kencing manis, perlu kawal betul-betul. Ketiga yang saya itu kolesterol, ya. Kena kolesterol tadi lemak, ya, lemak. Ya, kolesterol dalam bentuk lemak, jadinya ada campuran antara kolesterol ataupun triglyceride, dan ini adalah antara kolesterol yang baik, okey, masih ada, tapi kolesterol yang bad, selalunya dipanggil kolesterol bad kolesterol pun yang jahat ini adalah kolesterol yang telah teroksida. Kenapa teroksida? Kerana radikal bebas di dalam badan kita dan keadaan di situ ada inflamasi, ya. Jadi itu keadaannya. Okey, apa lagi? Berat badan yang berlebihan. Okay, berat badan yang berlebihan. So banyak kita kena macam cucu-cucu kita kalau tembam-tembam, okey, comel. Tetapi style to maintain daripada kecil supaya berat badan itu tidak tinggi. Di Malaysia antara rakyat-rakyat di dunia ini obesity, berat badan yang amat berlebihan. So amat dangerous untuk kita. Sebab itulah orang kata tu kaitan dengan penyakit-penyakit yang kronik amat tinggi di Malaysia. Okay. Orang yang merokok, ya, kerana dia akan meningkatkan radikal bebas di dalam badan kita dan ini akan membuatkan inflamasi, dan inflamasi ini selalunya akan berkait di paru-paru dan juga di jantung, ya, kena efek di situ. Jantung dan paru-paru ni memang very, orang kata tu interconnected lah, organ yang amat penting sebab paru-paru yang proses, orang kata tu oksigen untuk supply kepada darah kepada jantung kita. Okey. Kemudian kalau anda kurang bersenam, okey, kemudian diet yang tidak sihat ataupun mengambil minuman yang beralkohol. Ini punca-punca penyakit jantung. Punca-punca penyakit jantung. Kalau anda nampak, punca-punca ini pun adalah penyakit yang berkaitan dengan hati dan sebelum ni. Kan? Sebenarnya, if you can take care benda ni, dia banyak membantu benda-benda yang penyakit-penyakit yang lain juga. Okay? Now kita buat pula. Risiko akan lebih tinggi. Tadi puncanya, risiko akan tinggi sekiranya umur kita meningkat. Bila umur kita meningkat, kita punya pump jantung kita akan lebih lemah sebab dah berapa tahun bekerja, kan. Tapi jantung perlu bekerja masih 24 jam walaupun usia kita sudah meningkat. So bila dia tidak tahan,
kebanyakan orang yang sudah tua berkaitan ini, nanti jantung dia akan bengkak. Sepatutnya jantung kita macam gini saiz dia, tapi makin lama makin bengkak. So terutama bila bengkak, dia akan efek pula. Kemudian cecair akan masuk dan kemudian dia akan, orang kata tu, retain juga water di dalam jantung untuk ini. So ini selalu berlaku pada masalah orang yang sudah berumur. Di mana jantung menjadi bengkak, di mana ada air di dalam jantung tersebut dan paru-paru pun juga berair. So ini kaitan dia. Kemudian sekiranya anda mempunyai penyakit jantung di dalam keluarga anda, ibu bapa, tetapi soalannya adalah kalau ibu ataupun parents ada, tak semestinya anda sudah give up, kerana anda boleh tukar cara anda makan. Contohnya, selalunya bila ibu bapa gemuk, anak gemuk. Sebab apa kita makan benda yang sama? Tetapi bagi anda, bila nampak seperti ini, ada mempunyai risiko ini, jadinya anda perlu kontrol. So, tentang pemakanan, tentang gaya hidup, tentang senaman, untuk kurangkan stres. Ini yang ketiga adalah stres. Sebab stres akan membuatkan kita punya jantung banyak kerja. Kenapa? Ia mengeluarkan hormon kortisol, jadinya pembuluh darah ni dia akan jadi stiff ataupun orang kata kaku. Jadinya patutnya elastik. Jadi dia mengeras kat situ sebabkan hormon. Dan hormon lain iaitu norepinephrine akan mengakibat naiknya tekanan darah. So ini because of stress. So ada hormon yang boleh meningkatkan tekanan darah. So ini juga akan menyebabkan tekanan darah akan menyebabkan permasalahan berlakunya tekanan pada saluran darah. Jadi stres itu perlu kita hindarkan. Now, so dah tahu tentang penyakit, dah tahu punca. So macam mana nak tahu tentang dia punya tanda-tanda? Sebenarnya kebanyakan penyakit jantung bermula tanpa amaran awal. Kita tak tahu. Tapi mungkin anda akan juga rasa keadaan seperti ini normal. Kadang-kadang kita rasa benda ni macam biasa untuk kita. Tapi awas, kita nak anda rasa benda ni bila this is something, badan kita memberi sign kepada kita, signal kepada kita something is not right about our body. Tapi signal ini mungkin dia berkaitan, kalau anda nampak hati hari tu sebelum ni pun ada kaitan, kenapa simptom-simptom ni macam sama aja? Sebab apa? Organ kita berkait antara satu sama lain. So jadinya contohnya tentang simptom yang berlaku, mungkin rasa tidak selesa, badan rasa berat. Rasa berat. Kedua, kebas-kebas, sesemut. Sesemut. Pin and needles orang kata, cucuk sana. Kemudian rasa lemah. Mungkin badan ataupun kepala pening. Rasa mual, mau muntah. Cepat berpeluh, peluh banyak sangat. Rasa macam ada panic attack pun ada kadang-kadang. Anda rasa macam tak menentu, tak keharuan, tak keliru pun ada juga. Terasa pedih dekat ulu hati. Dan perut rasa tak selesa. Kadang rasa macam tercekik. Kadang-kadang orang yang mempunyai masalah perut yang tidak selesa, diorang ingatkan ini adalah simptom gastrik juga. Tetapi bila orang itu ada mempunyai risiko, bila pangkat sudah naik itu, saya akan tanya, please check juga, pergi hospital untuk check sama ada anda mempunyai masalah jantung. Sebab orang kata tu dia punya tanda-tanda tu macam gastrik saja. Tetapi keadaan seperti ini juga mungkin adalah sebagai tanda kepada permasalahan yang lebih serius, iaitu berkaitan dengan jantung dan permasalahan. Sesak nafas. Kadang orang bila tengok sesak nafas ingatkan hanya di paru-paru, tapi mungkin ada jangkitan paru-paru atau COVID. So jadinya, tapi ianya berkaitan dengan jantung juga. Sakit bahu, sakit leher, sakit lengan. Ini biasa. Kadang-kadang kita rasa stres buat kerja pun, kita pun ada mempunyai rasa seperti sakit bahu dan sakit ini. Tapi sekiranya berterusan, anda dah buat exercise, masih ada rasa, so please do something and pergi untuk dapatkan rawatan. Kerana ini adalah badan kita memberitahu kita ada satu yang tidak betul. So kalau itu permulaan, kalau rasa ambil supplements, ambil makan, tengok itu, exercise juga. Sakit rahang ini. Dan untuk wanita terutama, wanita dia punya serangan ni
kadang-kadang dia tak ada mempunyai masalah peluh dan sebagainya. Bila serangan jantung selalu adalah masalah dekat rahang, dekat jaw ni, rasa very tired. Jadi orang ingatkan nothing, biasalah, penat, biasalah, banyak kerja dan sebagainya. Kadang-kadang it is a heart attack juga untuk wanita. Simptom dia lagi senyap kalau dibandingkan dengan lelaki. Okay, mungkin anda sakit dada, jantung berdegup kuat, ya, tidak sekata, jantung laju, banyak, so jadi denyutan juga cepat tinggi, so terlalu sangat. Jadi ini antara simptom-simptomnya. Sekiranya anda ada dan ataupun ahli keluarga anda ada, kalau bagi yang sudah ada mempunyai family yang berumur, orang kata tu beli satu orang kata tu apa, blood monitor, blood pressure monitor, untuk kita check orang yang kita sayang. Kalau ada anda quantum machine pun anda boleh do check up untuk dengan melalui quantum machine. So ini adalah tanda-tandanya, tapi take note ya, kebanyakan penyakit jantung bermula tanpa amaran awal. Ini satu juga. So now, bagaimana kita nak cegah? So kita tak nak tahu ada simptom-simptom seperti itu, anda jangan biarkan. Jangan biarkan. So jadinya untuk CNI, saya pada malam ini pastinya saya bercerita tentang life enzyme dan life enzyme advanced formula. Mengapa kita katakan demikian? So yang penting tentang life enzyme dan life enzyme advanced formula, anda dah tahu tentang tugas life enzyme dan life enzyme advanced formula. Saya ingin kupaskan dan saya akan tunjukkan sekali lagi juga tentang life enzyme dan advanced formula ini. Pertama, kita perlu jaga 3 perkara yang amat sinonim dengan masalah penyakit jantung. Kolesterol, gula darah, tekanan darah. So, sebelum ini pun, bila kita cerita pasal penyakit hati pun, kita berkaitan dengan kolesterol, gula darah dan tekanan darah. Buah pinggang pun ada kita tekankan juga tentang masalah kolesterol, gula darah dan tekanan darah. Okay. So jadinya ini amat penting sebab ini adalah memang kaitan antara, memang di mana-mana, memang ini adalah punca yang tertinggi untuk penyakit yang berkaitan penyakit jantung. So kolesterol. So di sini macam mana kita nak tengok nanti kolesterol kita buat check up ya, sekiranya lebih daripada 6.18. So 6.18. Ini lebih daripada itu, kolesterol sudah tinggi. Gula darah, kalau dalam bentuk rawak, maknanya rawak ni dalam bentuk anda makan, maknanya anda tak puasa. So jadinya tidak boleh lebih daripada 8. Kalau lebih daripada 8, mulalah anda akan rasa pening dan sebagainya. Okay. Ini maknanya gula yang darah yang tinggi. Dan ini akan menyebabkan juga kaitan akan seperti yang saya katakan, dia akan membuatkan jangkitan kepada jantung. Ketiga, tekanan darah. Ini amat serius. So ini kolesterol dengan tekanan darah, dia memang direct kepada jantung kerananya ianya tekanan di dalam saluran darah itu saja. So untuk tekanan darah tidak boleh lebih daripada 140/90. So kalau dah 140 tu maknanya anda sudah ada tekanan darah tinggi. Ya, yang bagus adalah 120/90 lah, 120. Ya, kalau mungkin bila anda sudah meningkat umur, dah 60, 70 mungkin, that's why dia ada naik 140. Okay. Memang jumlah ini kalau kita nampak di Malaysia memang tinggi. Kalau kolesterol, 1 daripada 2 dewasa mempunyai kolesterol yang tinggi. Kalau daripada gula darah, 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia mempunyai gula darah yang tinggi. Kalau tekanan darah, 3 daripada 10 orang dewasa di Malaysia ini mempunyai masalah tekanan darah yang tinggi. So bagaimana bagaimana life enzyme dan ini bantu? Pertama, kita tahu tugas life enzyme, ya, life enzyme atau life enzyme formula. Saya akan sentiasa tulis 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6 plus 1, 2, 3. Supaya saya mahu anda sentiasa ingat tugas life enzyme ada 6 dan tugas life enzyme advanced formula ada 6 plus 3. So ini dia. Okay. So bila kita ambil life enzyme dan life enzyme advanced formula ataupun LEAF ataupun anda selalu katakan sebagai LEAF, kedua-dua ini adalah pemangkin, dan fungsi dia, tugas dia adalah memangkin.
catalyst untuk memangkin tugas organ dalam badan kita. So jadinya organ dapat membantu melakukan kerja-kerja dengan adanya adalah enzim dalam badan. So bagaimana kita nak suplemen enzim dalam badan kita dengan life enzyme dengan life enzyme formula. Kedua, sekiranya kita ambil makanan kesihatan. So life enzyme dan life enzyme advanced formula LEF ini dia akan membantu fungsi makanan kesihatan yang lain. So ini saya sudah tekankan setiap kali, ya. Dan kalau kita makan ubat, dia membantu untuk fungsi ubat tersebut dan dia juga membantu menguraikan sisa-sisa ubat yang tidak terurai lengkap. Okay. So ini anda sudah tahu. Kemudian untuk kaitannya dengan saluran darah, saya pergi kepada penguraian toksin. Okay. Anda pernah nampak demo tentang enzim bersama dengan iodin, ya, kerana toksin. So anda nampak dalam fungsi di sini, enzim fungsinya adalah toksin yang terkumpul akan diuraikan menjadi molekul yang lebih halus, supaya bila molekul lebih halus dapat dikeluarkan. Okay. So contohnya lah toksin, contohnya katakanlah bila anda kumpul katakanlah garam yang banyak, itu kumpul pula dengan kelas lemak dicampurkan. So jadinya enzim ini di dalam saluran darah itu akan memecahkan supaya menjadi lebih halus garam-garam yang tidak digunakan oleh badan itu, yang sudah melekat di saluran darah ini dapat diuraikan. Lemak dapat diuraikan, kolesterol dapat diuraikan. Okay? Itu satu. So jadinya penguraian toksin ini kaitan life enzyme formula berlaku juga di saluran darah. Memang banyak di saluran darah. Kedua, okay, ini pada mencuci darah. Okay. So jadinya dalam penguraian ini dia dapat membantu flush out dan dapat menggerakkan supaya sisa-sisa buangan ini, apa yang terlekat di dinding saluran darah itu dapat diuraikan, dapat dihancurkan dan dapat bergerak kepada organ-organ detoksifikasi. Okay. Kemudian kita juga tekankan pada anti-inflamasi dan antioksida. Apabila jantung yang sudah ada mempunyai kolesterol, katakan saluran darah mempunyai kolesterol, sekiranya kolesterol yang banyak, jadinya badan kita akan sebagai defense mechanism, dia akan bengkak di situ, inflame, bengkak di situ. So jadi enzim ini dia akan mengurangkan bengkak, so inflamasi itu dapat diturunkan. Dan juga sekiranya ada radikal bebas banyak di dalam badan kita, so enzim mempunyai fungsi antioksida. So jadinya radikal bebas ni tak attack saluran darah dan jantung, tetapi dia akan bahan antioksida di dalam enzim kita ini dapat orang kata menyuturkan radikal bebas. So okey. Kemudian apa yang kita lihatkan tentang life enzyme di dalam saluran darah. So saluran darah yang rosak ini perlu diperbaiki. Jadinya regenerasi sel. Jadinya life enzyme dan life enzyme advanced formula ada membantu untuk mempercepatkan pemulihannya dan juga pemulihara. So 5 dengan 6. Okey. Di saluran life enzyme dan life enzyme advanced formula ini ada mempunyai enzim yang dapat membantu mencairkan darah. Dinamakan fibrin ataupun fibrinolytic enzyme. So dia dapat mencairkan darah. So darah akan lebih lancar. So ini antaranya. Kemudian di dalam life enzyme dia ada fungsi kesihatan darah, ya. So yang ini ada kesihatan darah, so dia akan meningkatkan kualiti darah. Nah, jadinya tambahan yang lebih bagus untuk fungsi, iaitu LEAF di sini. So ini kaitan bagaimana life enzyme dan life enzyme advanced formula dapat membantu saluran darah. Anda ada mempunyai kajian yang telah dibuat, yang kita tunjukkan bagaimana life enzyme dan life enzyme advanced formula dapat mencairkan, contohnya lemak-lemak. Okey, contohnya lemak darah dapat dikurangkan. Okay. Lemak pada bukan hanya di saluran darah, di visceral fat, di organ-organ juga dapat dikurangkan. So ini menunjukkan membantu badan kita
dapat bekerja, organ-organ kita dapat bekerja, saluran darah yang orang kata tu menjadi sempit itu dapat dilebarkan disebabkan oleh apa-apa yang di dalam dinding saluran darah itu dapat kita cairkan. Okay. Dan tadi kita cakap pasal pengerasan saluran darah, kan? Jadinya pengerasan saluran darah ini dengan bantuan life enzyme dan life advance formula ini, dia dapat melembutkan kembali, semua aktifkan balik semula saluran darah ini menjadi elastik. So ini yang penting. So inilah tugas life enzyme, membantu dalam orang kata tu jantung dan juga saluran darah. Okay. So jadi di sini selepas kita cerita pasal enzim dan juga enzim advanced formula, ya. Jadi adakah produk lain? Selalu kita akan kaitkan kepada produk-produk yang membantu dalam pengaliran darah dan juga untuk detox. So di sini saya tekankan tentang Neoganic. Neoganic anda tahu adalah minggu lepas pun kita sudah ada cerita tentang Neoganic. Dia adalah serat ataupun fiber. Dan fungsi dia adalah menyerap semua toksin, gula, toksin, cuci usus, cuci darah. Ini anda tahu dia punya fungsi Neoganic ini. Dan selain daripada itu, dia ada sumber tumbuhan, ya, mengandungan vitamin, mineral yang diperlukan supaya darah membawa kualiti darah itu tersebut adalah tinggi. So itu Neoganic. So dia adalah orang kata tu produk detox lah. So bila produk detox bukan hanya di usus tapi di saluran darah juga. Okay. Itu adalah produk yang boleh membantu selain daripada enzim, selalu orang akan partnerkan dengan Neoganic. Produk yang lain adalah HSC omega 3. HSC omega 3 adalah parti minyak ikan. Okay. So kenapa dia bagus? Satu, dia mengandungi EPA dan DHA. EPA membantu untuk kesihatan jantung, DHA adalah membantu untuk kesihatan otak. So untuk protection jantung, protection kepada jantung dan juga otak. So ini adalah keistimewaan HSC omega. Kemudian melancarkan pengaliran darah, dia dapat mencairkan darah juga. Kemudian untuk mengurangkan kolesterol dan tekanan darah. So jadinya American Heart Association pun memang endorse pengambilan parti minyak ikan, amat penting di dalam penjagaan jantung kita. Okay. Produk tambahan, sekiranya anda nak lihat, okay, adakah bagus untuk Roy Ginkgo? Yes, Roy Ginkgo. Kenapa? Kerana Roy Ginkgo pun membantu dalam tekanan darah kerana dia ada mempunyai fungsi antioksida yang tinggi, anti-inflamasi yang tinggi. Dan terutama pada kesihatan kapilari, pada orang kata saluran darah yang halus. So memang Ginkgo kita selalu promote kepada orang yang untuk selain daripada untuk memory lah, untuk kebas-kebas masalah yang mana yang jauh daripada jantung. Jadi saluran darah yang jauh daripada jantung. Dan juga kaitan saluran darah yang halus, dia memang kait dengan saraf juga. So di sini kenapa Roy Ginkgo pun boleh kita bantu untuk apabila permasalahan yang berkaitan dengan saluran darah. Produk lagi satu adalah DMG. Ya, DMG. So di sini kalau anda nampak ada buku yang dituliskan oleh Dr. Roger Kandel berkaitan dengan produk DMG iaitu dimethylglycine. Dan di sini memang ada satu chapter yang berkaitan dengan permasalahan mana DMG dan bagaimana membantu dalam kardiovaskular ataupun perbaikan tentang jantung dan saluran darah. Okey, saya tulis tentang permasalahan ini, bagaimana DMG dapat bantu. Dr. Roger Kandel tulis DMG dapat mengurangkan kolesterol. Yang kolesterol yang tinggi dapat dikurangkan. Itu nombor satu. DMG dapat mengurangkan triglyceride atau jenis lemak di dalam darah. Kemudian DMG dapat mengurangkan tekanan darah. Okay, apa lagi? DMG dapat meningkatkan orang kata tu flow oksigen di dalam darah. Maknanya penggunaan oksigen dioptimumkan. Seterusnya DMG dapat mengurangkan masalah sakit dada. Sakit dada yang disebabkan oleh tekanan daripada dada yang disebabkan jantung juga. DMG juga terakhir juga adalah untuk membantu dalam circulation ataupun peredaran darah. So jadi ini kenapa
Dekat situ saya tuliskan DMG, bantu untuk energi sel, memberikan sel badan kita dan ada energi dan juga untuk oksigenasi juga. Okey. Di sini selalu daripada CBO yang selalu bertanya kepada saya, selalu dia akan tanya, okey, produk apa nak makan? Okey, produk memang anda tahu ada produk yang mempunyai fungsi. Kat sini pun banyak, dekat sini saya ada tulis ada selain daripada enzim, so ada 1, 2, 3, 4 produk saya ada tekan kat sini. Okey, yang penting saya lebih tekankan kepada anda, tak perlu ambil banyak, jangan ambil banyak, tetapi dosnya penting. Dos kita, okey, produk makanan-makanan kesihatan CNI ini, dia ada dos orang sihat, ada dos orang yang dalam bentuk terapi. So dos untuk terapi kita perlu pada orang kata doublekan dos itu daripada label. So jadinya bukan hanya anda recommend orang untuk produk makanan kesihatan ini, okey, ambil ni. So lepas tu stop di situ. Anda kena beritahu, okey, contohnya untuk permasalahan kita kena lihat orang itu, okey, contohnya kalau ambil life enzyme, okey, ambil 4 stick. Ini untuk yang orang yang ada mempunyai ciri-ciri tadi, banyak ciri-ciri orang kata tu tanda-tandanya, sakit dada, penat dan sebagainya kan. Anda boleh gunakan tadi tanda-tanda tu, dia tengok berapa banyak orang tu ada mempunyai masalah. Saya more ada kaitan, ada yang mereka ada tu, maknanya anda boleh kasih banyak. Okey, contohnya life enzyme, ambil 4. Okey. 4. 1 bulan tak cukup. Kita continue sebab ini makanan kesihatan. So at least 2 bulan. Paling bagus 3 bulan berturut-turut, konsisten, istiqamah. Okey. Kemudian cara makan, contohnya 1 sebelum breakfast, 1 sebelum lunch, 1 sebelum dinner, 1 sebelum tidur. Okey. So jadinya anda dah tahu pula bukan hanya pada dos tetapi bila nak makan. Okey. So jadi kalau anda ambil LAF, ini okey, pada minggu pertama ambil 3 stick. Kemudian minggu kedua dan seterusnya ambil 2 stick. Okay. Kita tahu bahawa bezanya life enzyme dan life enzyme formula, LAF ataupun LEAF, dia punya aktiviti lebih tinggi. So jadinya anda kurangkan, maknanya kurang, tak perlu ambil sama dengan life enzyme. Okay. Kemudian neoganik, okay, 3 hingga 4 stick. Okay. Tentang neoganik, saya ingin tekankan, kalau dulu kita punya neoganik ini dalam stick yang besar, dia ada 8 gram. Tetapi sekarang ni stick dia dalam bentuk yang kecil 4 gram. Sebenarnya kita perlukan banyak untuk serat. Sebab apa? Dr. Zaidi pun minggu lepas beritahu kita tak cukup serat. So jadi kita perlu ambil untuk neoganik, untuk detox, antara 3 hingga 4 stick. 3 hingga 4 stick satu hari. Tapi anda jangan takut pula, kena makan berterusan ke? Untuk ini ambil 2 bulan dulu. 2 bulan dan kemudian you adjustkan. Okay, HHC omega 3 antara 1 hingga 2 kapsul. So ini anda boleh adjust mengikut saranan sebagai orang kata panduan dan anda tengok orang itu punya permasalahan. Okay. So di sini, okay, anda sudah nampak, saya ingin kongsikan anda tentang permasalahan-permasalahan berkaitan dengan saluran darah yang ada testimoni kita. Okay, ini rakan kita kebas kaki tangan, okay, sakit pada telapak kaki. So susah nak jalan. Okay, jadi makan LAF 1 stick 1 kali sehari selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Rasa kebas telah berkurang, so boleh berjalan. So tak ada masalah dekat situ. Okay. Jadinya mungkin kebas-kebas ini disebabkan saluran darah tidak lancar. Okay, kita boleh nampak dekat situ. So LAF dapat bantu. Kedua, ini adalah berkaitan dengan permasalahan tekanan darah tinggi, okay, di mana menyebabkan sakit kepala. So jadi makan macam mana? 1 paket 2 kali sehari. So jadi daripada sini boleh nampak dia dapat sembuh untuk sakit kepala dia. So ini juga satu testimoni yang berkaitan, dia punya simptom sakit kepala tapi sebenarnya ini disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Okay. Ini adalah permasalahan dengan kencing manis, di mana kencing manisnya bacaan tekanan darah tinggi pun tinggi dan kencing manis pun ada. So jadi selepas ambil
kita nampak dekat sini live enzyme. Yang ni dia ambil live enzyme. So jadi hasil gula darah normal, bacaan tekanan diri pun di bawah 130/80. Okey, kemudian kita lihat pula. Ini pernah juga saya kongsikan di mana permasalahan ini berkaitan juga tekanan darah tinggi, kegemukan dan menyebabkan radang hati. So jadi dengan live enzyme ambil 8 paket live enzyme sehari. So that's why I said dos amat penting. Dos amat penting bila kita ada mempunyai permasalahan yang lebih serius. Ini ada 3 permasalahan. So dia dapat alhamdulillah dapat kita boleh bantu dekat sini. So tekanan darah pun dari 210/180 dapat juga terus kepada paras normal. Okay, apa lagi? Ini kolesterol. Sebelum kolesterol dia kalau nampak LDL dia 4.67, jadi dapat turun 3.84 sebelum dan selepas makan. This is makan 2 bulan, 2 bulan. So okey, jumlah dos untuk produk ni adalah live enzyme dan dia ambil 4 paket satu hari. So okey, so apa lagi? Ini adalah gula darah pun boleh dikaitkan daripada 10.3 turun kepada 7.1. Lift 2 stick setiap hari. Jadi 2 stick ini. So jadi dia ambil masa tengok daripada 8 bulan April ke bulan September. So yang penting kita jangan treat produk makanan kesihatan CNI sebagai ubat. Jadi ini adalah makanan kesihatan kita dan kita berdasarkan pada natural therapy di mana kita mencari produk-produk yang mempunyai rumusan dalam bentuk dapat membantu badan menggunakan terapi konsep untuk badan kita pulih supaya badan kita bekerja pada tahap yang optimal. Okay. So ini juga berkaitan juga dengan permasalahan pergerakan di mana suka bergerak, berjalan selepas makan 1 bulan aktif, boleh berjalan dengan beraktif. So ini 1 stick 3 kali sehari. So ini bila kita meningkat umur, mungkin ini akan juga satu yang kritikal kerana darah tidak jalan dengan lancar. Boleh jadi permasalahan di situ, darah pekat. Okay, ini berkaitan dengan stroke daripada permasalahan di mana pada minggu pertama selepas ambil LAF, okay, kemudian pesakit senang bernafas, boleh bergerak, boleh angkat tangan. Minggu kedua, so kemudian senang boleh buang air besar. Jadinya ini antara keadaan. Kemudian pada minggu ketiga boleh berdiri dan kemudian minggu keempat boleh bergerak dengan bantuan kerusi. Boleh. Kalau dalam keadaan bila kita lihat dekat sini bagaimana kita pastikan dalam orang kata tu pada awal orang kata apabila stroke contohnya dalam pada awal bila tu kena, jadi bukannya satu yang sudah lama. Okay, ini pun juga stroke juga pernah saya kongsikan juga kepada anda. Jadi daripada perkongsian ini anda nampak juga mana masalah kesihatan darah tinggi dan juga stroke juga berkaitan di mana kita dapati bahawa kita mempunyai produk yang amat bagus. Dan akhirnya bila produk ini bagus, kita di sini sebagai CBO, bagaimana kita dapat membantu untuk orang, untuk orang mendapat peluang. Dan bagi saya lebih pastikan anda kalau boleh orang kata cegah sebelum ianya parah. Maknanya prevention is better than cure. Jadinya bukan hanya bila kita itu orang tu dah sakit baru kita nak recommend produk makanan kesihatan CNI. Orang makanan kesihatan CNI bermula bila orang itu sihat kerana fungsinya amat pelbagai. So langkah-langkah lain yang akan membantu selain daripada makanan kesihatan, life enzyme tadi, LAF, kita beritahu tadi, bersama dengan kalau nak ambil dengan organik, HSC omega 3, ataupun nak ambil dengan Roy Ginkgo, ataupun nak ambil dengan DMG. Apa langkah yang dapat membantu? Senaman. Kardio, contohnya jogging, berlari dari anak. Okay. Diet, seperti saya cakap tadi, kawal berat badan. Kurangkan gula, manisan, sebab ini ada efek. Kurangkan makanan berkarbon tinggi.
kerana ianya akan convert kepada gula, dan sekiranya gula ini tidak digunakan oleh badan kita, dia akan bertukar menjadi lemak dalam badan kita. So lemak dalam badan kita mungkin ada dua. Satu, lemak yang ada di bawah kulit kita, atau lemak yang ada di organ kita dan juga di saluran darah. Itu lemak lagi berbahaya. Okay. Kemudian kurangkan garam kerana ianya menyebabkan tekanan di dalam saluran darah, berhenti merokok, kurangkan pengambilan alkohol, dan tidur yang cukup untuk elakkan stres. Satu lagi cara pada saya untuk elakkan stres, kita berkongsilah. Maksudnya kalau kita ada rakan-rakan yang baik, keluarga, jadi kita share, jangan pendamkan. Dan satu lagi cara adalah masih juga exercise. Bila you exercise, you berjalan, ya, dan ianya akan membuatkan badan kita akan orang kata tu jantung kita akan bergerak, minda kita akan bergerak. Jadi stres ni akan reduce. Okay. So tetapi malangnya saya ingin duka cita nak beritahu, di Malaysia kita antara orang kata di Malaysia kajian yang dibuat oleh Stanford University ke atas 111 negara, di mana orang yang mana untuk yang bergerak, adakah kita menggunakan bergerak, maknanya how many steps that we do every day. Malaysia adalah berada di tercorot, maknanya ketiga tercorot di dunia. Yang tercorot sekali Indonesia, kedua Arab Saudi, ketiga Malaysia. Yang ketiga Malaysia. So jadinya sepatutnya kita ada 5,000 langkah minimum tiap-tiap hari perlu kita buat. Tetapi duka citanya di Malaysia 3.9. 3,963. Brunei tak ada result. Singapura congratulations, anda di tempat yang ke-9. Jadinya selalu pergi naik MRT kan, bergerak. So itu bagus. Jadi di sini yang kita katakan, kalau anda kurang bergerak, darah anda tidak lancar. Bila darah tidak lancar, bahan-bahan akan mendap di, orang kata di saluran darah. Ini perkataan mendap tu sepatutnya bukan perkataan yang betul lah, tapi untuk senang kan, mendap, dan akhirnya akan menyebabkan permasalahan yang serius. Dan selalunya berkaitan dengan pergerakan tidak ini juga lancar akan menyebabkan kegemukan. Jadinya those who walk very little, dia berkait sangat rapat dengan orang itu berat badannya akan memang itu obes lah. So now kenyataan sebagai terakhir, adakah sakit jantung merupakan penyakit orang lelaki seperti saya beritahu tadi? Tidak. Orang wanita pun ada, dan amarannya pun, signalnya pun memang kadang langsung tak ada. Kedua, muda, adakah sakit jantung hanya untuk orang tua? Sekarang memang orang muda banyak kena attack ya, kerana gaya hidup, pemakanan yang kurang bagus. Okay. Ketiga, saya tidak mempunyai sebarang simptom atau ciri-ciri penyakit kardiovaskular. Ini adalah bila kalau tidak mempunyai, anda tak perlu takut. That is not true. Sebab apa? Kerana simptom ini tidak ada warning. Keempat, orang yang selalu bersenam tidak akan mengalami sakit jantung. Okey, bagus bersenam. Tetapi ada orang lepas bersenam selalu saya tengok, dia pergi buat jalan senam, dia pergi makan mamak. So jadinya lepas makan bersenam dah bagus, pergi makan. So jadinya pemakanan cara ini tidak bagus, dan ini akan menyebabkan antara cara satu banyak kolesterol yang tinggi di dalam tu. Jadi senam banyak tapi kolesterol yang tinggi. So kita kena cek kolesterol ya, walaupun anda bersenam. Kerana cara lepas bersenam selalu orang pergi makan. Okay. Kemudian saya mempunyai sakit jantung, jadi saya tidak boleh kerap bergerak tadi. Saya dah beritahu, perlu bergerak. Kalau tidak, dia akan menyebabkan darah beku. Ya. Keempat, seterusnya keenam, ahli keluarga saya ada mengidap jantung, jadinya adakah saya tak boleh lari? Boleh. Dengan cara anda jaga anda tadi. Jaga seperti yang saya telah tuliskan. Akhirnya boleh tak makan vitamin untuk kurangkan risiko penyakit jantung. Okey. Ini penting. Terakhir, vitamin saja ada yang membantu untuk jantung. Okey, contohnya A, C, E, ya. A, C, E ni. Okey. Tetapi kita kena lihat beyond that. Dia tidak cukup. Okey. Kita kena lihat fungsi makanan kesihatan. Okey. Contohnya
kita kena cari makanan kesihatan untuk jantung, untuk masalah jantung dan saluran darah, mana jantung makanan kesihatan yang dapat membantu dalam detox. Itu satu. So, cari produk yang ada boleh bantu untuk detox, bukan hanya detox untuk di usus tapi detox di saluran darah. Kedua, bantu produk yang dapat melancarkan peredaran darah. So, ini adalah untuk suplemen yang ada membantu untuk melancarkan peredaran darah dan untuk detox. These are the produk yang you perlu fokus untuk membantu risiko penyakit jantung. Dan ketiga adalah produk makanan kesihatan yang ada endorsement dalam mereka itu untuk kesihatan jantung. Contoh jadi omega 3. So, inilah dia penting. Yang penting produk-produk yang terpenting sebagai orang kata the main produk yang itu adalah sama ada anda ambil life enzyme ataupun life enzyme advanced formula untuk menjaga kesihatan jantung anda dan juga saluran darah. Maka berakhirlah program topik saya. Jadi saya serahkan kembali majlis ini kepada Dr. Zaidi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cik Mazlah atas penerangannya yang sangat mendalam dan detail berkenaan dengan enzim kesihatan jantung dan saluran darah. Tadi Cik Mazlah dah kongsikan apa peranan jantung dan kaitannya dengan saluran darah. Kemudian Cik Mazlah kongsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung dan apa puncanya, tanda-tanda dan risiko jantung bermasalah. Tadi beliau telah kongsikan bersama kita secara mendalam, dan yang pentingnya bagaimana Life Enzyme CNI dapat membantu dalam kesihatan jantung dan saluran darah. Saya harap semua mendapatkan manfaat dari perkongsian beliau sebentar tadi. Jadi untuk seterusnya kita akan ke sesi soal jawab, tapi sebelumnya ada berita baik yang ingin saya kongsikan kepada anda semua, seperti yang telah diwar-warkan di WhatsApp group anda. Ada promosi khas Enzyme Online Program. Promosi dia dah khas, kemudian dia khas saja, istimewa saja hanya kepada anda yang hadir pada malam hari ini, iaitu promosi menarik beli 2 kotak LAF ataupun Life Enzyme dan dapatkan percuma 1 kotak lagi. Bagaimana nak dapatkan promosi ini? Mudah saja. Tempah e-voucher promosi ini dengan mengisi Google Form yang akan dikongsikan di chat box sekarang. Jadi Cik Rizwan, terima kasih kepada Cik Rizwan dah kongsikan di ruangan chat box. Borang untuk anda dapatkan dan tempah e-voucher promosi ini. Jadi isikan sekarang saya nasihatkan, kerana ia akan tarikh akhir untuk anda isi dan hantar Google Form ini adalah sebelum 16 Ogos, iaitu esok pukul 6 petang. Jadi kalau boleh isi sekarang supaya dah tak kelang kabut lagi dah besok. Alright. Jadi teruskan untuk anda isi dan tempah e-voucher dengan mengisi borang di chat box. Seterusnya kita akan ke sesi soal jawab. Saya akan lihat di chat box apakah ada persoalan ataupun pertanyaan daripada anda semua. Saya lihat terlebih dahulu ada 2 persoalan daripada Puan Khairun dari Singapura, atas saya. Okey. Yang pertama, apa beza Life Enzyme dan Leaf? Adakah sama? Adakah ia boleh mengurangkan masalah? Mungkin Cik Mazlah boleh kongsikan secara ringkas. Saya rasa untuk di Singapura, correct me if I'm wrong, sekarang ni hanya ada Life Enzyme. So jadinya apa perbezaan Life Enzyme dengan Life Enzyme Advanced Formula? Dua-dua adalah enzim kompleks, mempunyai ciri-ciri untuk orang kata tu untuk 6 peranan ataupun tugas enzim yang saya beritahu tadi. Okay. Dia punya, bila nak cerita dengan Puan Khairul ni, sebab
Singapura tak ada kan LAF. Pada saya tak perlu kita tekankan di sinilah. Kerana kita ada program di mana enzim terapi yang kita sharekan antara enzim dengan LAF. So jadinya itu sebagai pada saya ada satu untuk lebih lanjut kita mungkin boleh ceritakan di bahagian lain, unless orang ada yang lain dari di sini yang mau. Okey. Dia punya contoh sekarang ni di Singapura bila cerita tentang life enzyme, saya fokuskan kepada life enzyme sebab di di Singapura adalah mempunyai menjual pada life enzyme untuk masalah bengkak kaki. Okey. Pertama sekali bengkak kaki selalunya kita akan kaitkan dengan water retention, dan kemungkinan dia ada kaitan dengan jantung, dia ada berkaitan dengan paru-paru, dia ada berkaitan dengan buah pinggang. Kita ada share juga bulan lepas tentang buah pinggang dan juga kaki akan membengkak kerana proses pembuangan air tidak dapat dilakukan dengan bagusnya oleh buah pinggang. So jadinya air ini akan terkumpul dan mungkin akan terkumpul di paru-paru dan juga mungkin akan terkumpul juga di jantung. So pertama sekali bagaimana? So kita nak tahu sama ada keadaan ini beliau tu sendiri selain daripada masalah buah pinggang, masalah kaki bengkak tu, dia ada masalah penyakit lain tak? So itu perlu. Sebab di sini cakap pasal hanya bengkak kaki. Tapi pada penghayatan saya, bengkak kaki itu adalah simptom je. Kita ada maknanya ada penyakit yang di belakang situ. So penyakit tu perlu dirawat dahulu. So jadi ia daripada merawat tu sama ada kita nak katakan suplemen kita juga nak kena tahu orang tu kontrol tak dia punya penyakit. Kadang-kadang beyond suplemen dia perlu ambil ubat-ubatan yang preskripsi daripada hospital. So itu yang penting pada saya apabila seorang itu ada itu. So saya harap Wan Hairun dapat menerima kerana kita kena tahu sebenarnya penyakitnya apa. So jadinya kalaulah dia ambil ubat, kemudian adakah dia boleh ambil dengan life enzyme? Yes, memang perlu ambil dengan life enzyme kerana life enzyme satu akan membantu ubat itu bekerja. So itu satu. Kedua, life enzyme dapat menguraikan sisa-sisa toksin daripada ubat tersebut. So jadi itu antaranya. Dan dalam keadaan ini life enzyme juga dapat membantu dalam keadaan di mana orang kata tu mengukuhkan buah pinggang, untuk membantu sistem paru-paru dan juga jantung tadi seperti yang kita katakan. Tetapi persoalannya adalah penyakitnya apa. So kena rawat penyakit dulu. Baik, terima kasih. Diharap penjelasan daripada Cik Mazam menjawab persoalan daripada Puan Hairun. Okey. Saya lihat di ruangan chat box tiada lagi sebarang persoalan. Saya harap semua dapat manfaat dan juga ilmu yang Cik Mazlah kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan enzim, bagaimana ia dapat membantu kesihatan jantung dan juga kesihatan saluran darah. Okey, baik. Saya ingin teruskan kita punya agenda kelas kita pada malam hari ini sedikit saja lagi untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita ambil gambar dulu tak? Ya, Cik Mazlah? Kita ambil gambar. Sebaiknya kita ambil gambar dulu. Betul, terima kasih. Jadi, saya ingin minta bantuan kepada anda semua untuk on video anda supaya kita dapat rakamkan kelas kita pada malam hari ini, dan saya minta bantuan Cik Rizwan untuk bantukan saya. Alright, okey, boleh. Terima kasih. Kita ada 3 page. Okey, kita pergi pada page yang pertama. Siapa yang belum buka video, sila buka video. Okey. 1, 2, 3. Alright, kita pergi kepada page yang kedua. Okey, teruskan senyuman anda. 1, 2, 3. Dan page yang terakhir. Sebentar ya.
Alright, 1, 2, 3. Alright, dah. Saya serahkan balik kepada Dr. Zaidi. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Rizwan dan anda semua yang supporting on video pada malam hari ini. Okey, jadi saya akan kongsikan di grup ABSC Executive gambar kita tadi. Alright, saya ingin teruskan perkongsian saya sedikit saja lagi. Okey, berkenaan dengan agenda kita pada malam hari ini. Seperti yang saya beritakan tadi, okey, ada promosi khas enzim online program. Okey, ada 2 promosi. Yang pertama promosinya beli 2 kotak lift dan dapatkan percuma 1 kotak Well3 LF 30 yang bernilai RM225 di Malaysia, dan juga promosi B. Kita ada beli 2 kotak Well3 Life Enzyme 30, okey, dan dapatkan percuma 1 kotak Life Enzyme yang bernilai RM181.20 di Malaysia. Jadi promosi ini memang anda dapatkan untung yang lebih. Dan ada sedikit nota penting untuk anda. Jadi untuk e-voucher ini adalah tempoh sahnya adalah dari 17 Ogos, okey, sehingga 31 Ogos 2022 ini pada akhir bulan ini. Dan untuk anda semua, setiap video boleh membuat pesanan maksimum 2 set untuk setiap kod package. Jadi kalau anda nak beli 2 lift, promosi lift dan juga 2 promosi live enzyme, silakan. Okey, hanya mudah saja isi di borang Google Form tadi yang telah dikongsikan sekali lagi. Boleh Cik Rizwan kongsikan sekali lagi? Right. Terima kasih. Kemudian untuk pengetahuan anda semua, e-voucher nanti yang akan anda perolehi boleh dipindah milik, dan untuk anda semua, untuk pengetahuan anda semua, promosi ini khas hanya untuk anda dan pembelian nantinya hanya sah dengan menggunakan e-voucher. Jadi isi borang tersebut dan tempahan e-voucher ini akan tamat pada hari esok 16 Ogos jam 6 petang. Okey, seterusnya yang ingin saya kongsikan kepada anda, kita boleh lihat. Okey, take note ya. Okey, tempahan tamat pada 16 Ogos esok jam 6 petang. Okey. Dan kita ada promosi yang akan bermula pada hari esok 16 Ogos sehingga akhir bulan ini 31 Ogos. Tawaran terhad merdeka iaitu beli 3 Nutrimos 120 gram dan dapatkan percuma 2 Nutrimos 50 gram yang kecil. Okey, 2 Nutrimos yang kecil ini bernilai RM180, dan promosi yang kedua beli 4 Nutrimos kecil 50 gram dan dapatkan percuma 1 Nutrimos yang kecil juga yang bernilai RM90. Jadi segera rebut promosi ini yang akan bermula pada hari esok 16 Ogos sehingga penghujung bulan ini. Alright, kita dah jaga jantung. Jadi kita perlukan ada Nutrimos di rumah untuk menjaga kesihatan luaran jika ada terluka ke ataupun melecur dan sebagainya. Alright. Dan seterusnya, okey, kita ada borang maklum balas untuk program enzim kita pada malam ini iaitu kesihatan jantung dan juga saluran darah. Saya ingin mohon kerjasama anda untuk memberikan maklum balas di pautan yang telah diberikan, di link yang diberikan oleh Cik Rizwan di ruangan chatbox untuk penambahbaikan di masa akan datang. Dan apabila anda dah isi borang maklum balas ini, boleh typekan dan di ruangan komen. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasihlah. Okey, terlebih dahulu kerana anda meluangkan masa untuk mengisi borang maklum balas tersebut. Okey, teruskan untuk isi borang maklum balas ini. Ada satu informasi terakhir untuk anda semua. Jadi untuk seterusnya pada hari esok, saya ingin ucapkan syabas kepada pemimpin LBA yang telah terpilih untuk menyertai sesi eksklusif pada hari esok, LBA Development Session LDS siri yang ke-6 dengan topik seni komunikasi dan daya kepimpinan pada malam esok jam 9 malam. Okey, bersama kita pada hari esok Ketua Jabatan Pembelajaran Perniagaan Cik Mazlan Ibrahim sekali lagi akan bersama kita pada hari esok. Bersama beliau tetamu jemputan yang didatangkan jauh dari Sarawak iaitu Double Diamond
Hajah Siti Naulia dan leader mantap kita iaitu Diamond Fauzi Yusof yang akan berkongsikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Jadi nantikan kepada anda yang dapat invitation untuk linknya pada hari esok. Okey, kita akan berjumpa pada hari esok insya-Allah. Alright, teruskan type teruskan isi Google Form tersebut dan typekan dan di ruangan komen. Dan seterusnya, kita dah sampai di akhir kelas kita pada malam ini, di penghujung kelas kita pada malam hari ini. Saya berharap kita semua mendapat manfaat atas perkongsian Cik Mazlah tadi. Jadi jutaan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada konsultan kanan pemakanan CNI Cik Mazlah Ibrahim atas kesediaan beliau berkongsi ilmu dan pengalaman beliau berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang hadir pada malam ini dan menjayakan kelas kita. Memang meriah pada malam ini, sehingga kita berjumpa lagi di kelas-kelas khas Enzyme pada masa hadapan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua.